Halo pemirsa, apa kabar? Kesetiaan Anda menantikan Ni Hao Tiongkok setiap minggunya adalah motivasi bagi kami untuk terus menyajikan berita-berita menarik dan aktual seputar Tiongkok. Dan saya Andi Chiu sudah menyiapkan yang terbaru untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok atau CVERC pada hari Senin 15 April 2024 lalu mengeluarkan sebuah laporan yang mengekspos bagaimana Badan-Badan Intelijen Amerika Serikat telah menggunakan dalih ancaman serangan siber Tiongkok untuk memfitnah Tiongkok dan mendapatkan dana pemerintah yang signifikan sebagai imbalannya. Para ahli yang membantah tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh pihak Amerika Serikat tersebut mengatakan Fault Typhoon yang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat tidak lain adalah narasi palsu untuk mencemarkan nama baik Tiongkok. Pada bulan Februari 2024, Komite Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang dengar pendapat tentang apa yang disebut ancaman siber dari Tiongkok, mengklaim bahwa organisasi peretasan yang disponsori oleh pemerintah Tiongkok yang dijuluki Fault Typhoon meluncurkan serangkaian kegiatan yang memengaruhi jaringan di seluruh sektor infrastruktur penting di Amerika Serikat. Menanggapi tuduhan ini, tim teknis investigasi gabungan Tiongkok melakukan analisis penelusuran dan menemukan bahwa tuduhan terkait tidak memiliki bukti dan murni dibuat untuk mendiskreditkan dan merusak citra internasional serta upaya pembangunan Tiongkok. 福特台风这个组织的名称呢是来自于微软公司。微软公司呢对所谓的具有国家支持背景的黑客组织有一套自己的命名体系。那么其中台风这个别名呢，实际上就是微软公司所谓的具有中国国家支持背景的黑客组织这么一个命名。 Pada 24 Mei 2023 lalu, Microsoft merilis laporan analisis teknis yang mengklaim bahwa kelompok peretasan Fault Typhoon disponsori oleh negara dengan dukungan pemerintah Tiongkok. Setelah itu, badan-badan keamanan siber dari negara-negara aliansi Five Eyes secara terbuka merujuk dan menggembar-gemborkan laporan tersebut. Tim teknis investigasi gabungan Tiongkok percaya bahwa program virus yang disebutkan dalam laporan Microsoft dan negara-negara aliansi Five Eyes tidak menunjukkan karakteristik yang jelas dari perilaku kelompok peretasan yang disponsori oleh negara. Sebaliknya, mereka menunjukkan hubungan yang lebih jelas dengan kelompok kejahatan siber ransomware. 那除了对 IP 的分析之外，我们对报告提到的恶意样本也进行了分析。该样本呢，主要使用了无文件攻击，与传统的病毒木马不同。攻击载荷呢，不需要写入磁盘，恶意代码在内存当中执行，重启和关机就会消失。样本的功能只是针对用户的文档进行加密，勒索索要赎金。所以我们认为这些样本和对应的 IP 地址都指向了勒索病毒犯罪团伙。 Maximilian Buttek, Direktur Eksekutif Kamar Dagang Jerman di Tiongkok, telah menyatakan optimismenya atas kunjungan Kanselir Federal Jerman, Olaf Scholz, belum lama ini di Tiongkok, dengan harapan bahwa kunjungan tersebut akan mendorong peningkatan pemahaman dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua negara. Dalam kunjungan keduanya ke Tiongkok sejak menjabat pada tahun 2021, Scholz didampingi oleh perwakilan senior dari sejumlah perusahaan Jerman ternama, termasuk Siemens, Bayer, Mercedes-Benz, BMW, dan Zeiss. Dalam sebuah wawancara dengan China Media Group di Beijing, Buttek berbagi pandangannya tentang pentingnya perjalanan Scholz ke Tiongkok dan menyampaikan harapannya untuk kunjungan tersebut. Also ich glaube, dass es erstmal gut ist, dass unter normalen Umständen wieder nach China reisen kann. Denn wenn wir uns erinnern, in seinem ersten Antrittsbesuch als Bundeskanzler war die Pandemie noch im vollen Gange, die Grenzen waren nicht offen von China, es gab diese Bubble, in der sich die Delegation aufhalten musste, und das waren natürlich auch die Bilder, die man gesehen hat. Jetzt wird man eben sehen, dass der Kanzler unter normalen Umständen 3 Tage sich hier aufhalten kann. Das sind erstmal sehr gute Zeichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht unbedingt abgenommen haben seitdem. Und daher ist es auch gut, dass er sich die Zeit nimmt und seine chinesischen Counterparts eben die Gelegenheit haben, für gute Gespräche
dass man diese Probleme einmal wirklich durcharbeiten kann, mögliche Lösungen dafür aufarbeiten kann, aber vor allen Dingen auch über Kooperationen zu sprechen. Pemimpin bisnis Jerman itu juga berharap bahwa kunjungan Kanselir Jerman tersebut akan meningkatkan saling pengertian dan memfasilitasi dialog antara Jerman dan Tiongkok. Also man muss man muss da ordentliches Erwartungsmanagement betreiben. Alle Herausforderungen, alle Potenziale, alle Chancen, die wir haben, können natürlich nicht gelöst werden anhand eines Besuches. Dass die konkreten Takeaways oder das konkrete Ergebnis, was die deutsche Wirtschaft sich erhofft, ist erstens, dass wieder ein gutes Verständnis füreinander geschaffen wird. Ja, dass beide Staatsführer wissen, wo sind die Probleme eigentlich auf beiden Seiten, welche Dialogformate können wir hier schaffen, um die auch nach dem Besuch weiter zu verfolgen und zu lösen. Es gibt ja eine ganze Menge an Formaten zwischen der deutschen und der chinesischen Regierung, wo Dialoge stattfinden könnte. Das ist in den letzten Jahren etwas eingeschlafen. Jetzt müssen wir nochmal ein Reset machen und schauen, welche Formate gibt es, welche müssen wir wiederbeleben und welche neuen Formate müssen wir schaffen, diese Herausforderung zu lösen. Und wir hoffen natürlich auch von der Wirtschaft, dass auch ein Teil Optimismus in die Beziehungen wiedergebracht wird und eben nicht nur über die Herausforderungen gesprochen wird. Wali Kota San Francisco, London Breed, mengatakan bahwa ia berharap dapat memperkuat hubungan ekonomi dan pertukaran antar masyarakat dengan Tiongkok dalam kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok Selatan pada hari Senin 15 April 2024 lalu. Dengan memuji keramah tamahan di Tiongkok yang luar biasa, Breed mendarat di Shenzhen dan disambut dengan hangat oleh para pejabat lokal dan pemimpin bisnis di distrik Futian. Breed dan delegasi pemimpin bisnis dan komunitas yang berbasis di San Francisco berada di Shenzhen sebagai bagian dari kunjungan selama 8 hari. Perjalanan ini termasuk singgah di Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, dan Shanghai. Ia merayakan ulang tahun ke-45 San Francisco dan Shanghai sebagai sister cities. Well, it's beautiful. I love all the really tall buildings, and so we're looking forward to doing more of that in San Francisco. Perjalanan ini pun memiliki misi khusus lainnya, yakni mencoba mendapatkan seekor panda dari Tiongkok untuk kebun binatang San Francisco. Di Shenzhen, Breed juga bertemu dengan para eksekutif dari beberapa perusahaan penerbangan Tiongkok untuk mempromosikan lebih banyak penerbangan langsung ke San Francisco. My plan is to do everything I can to make it clear that our San Francisco Zoo, we stand ready and willing and able to host pandas at our zoo. We think that it's a wonderful opportunity. Panda diplomacy, we know, is also important as a way to build bridges. Geng Shuang, Wakil Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, mengatakan pada hari Senin 15 April 2024 lalu bahwa Tiongkok meminta pihak-pihak terkait untuk secara ketat mematuhi garis dasar keselamatan nuklir dan dengan tegas mencegah kecelakaan nuklir buatan manusia di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di Ukraina itu telah diserang beberapa kali belum lama ini. Alhasil, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan publik terkait hal tersebut di New York dengan para peserta menyampaikan pandangan mereka tentang keamanan pembangkit listrik. Geng mengatakan bahwa krisis Ukraina yang berlarut-larut merupakan tantangan serius dan ancaman besar bagi keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir Ukraina. Mengenai serangan baru-baru ini di Zaporizhia yang sangat mengkhawatirkan, Tiongkok sekali lagi mendesak pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri, secara ketat mengamati garis bawah keselamatan nuklir, menghindari mengambil tindakan apapun yang membahayakan fasilitas nuklir, dan dengan tegas mencegah kecelakaan nuklir buatan manusia. Geng juga menekankan bahwa Tiongkok akan terus berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan damai dan memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan penyelesaian politik krisis Ukraina. 我们呼吁各方秉持安全不可分割原则，着眼和平稳定大局，尽快开展接触，逐步积累共识，早日恢复和谈，为妥善解决包括核设施安全安保在内的相关问题创造有利条件。
Ibu kota Tiongkok, Beijing, saat ini sedang tenggelam dalam warna-warni dan keharuman festival budaya yang menampilkan bunga persik dan tulip. Berbagai festival ini telah menjadi daya tarik utama bagi penduduk setempat dan pengunjung yang menawarkan pengalaman yang menyenangkan di tengah-tengah keindahan alam. Di distrik Pingku, Beijing, pemandangan indah ribuan bunga persik yang membisikkan pesona di tengah angin musim semi yang nyaman menarik banyak pengunjung yang datang untuk menikmati bunga-bunga tersebut. Festival Bunga Persik Internasional Beijing Pingku itu dibuka pada hari Senin 15 April 2024 lalu, mengundang pengunjung untuk menjelajahi lebih dari 1.600 hektar bunga persik dan menonton kompetisi layang-layang. Menurut rencana, festival ini akan berlangsung hingga 10 Mei 2024 mendatang. Selain itu, Festival Bunga Tulip Beijing juga telah dimulai pada hari Rabu 10 April lalu dengan lebih dari 160 jenis bunga tulip yang bermekaran di area seluas lebih dari 160.000 meter persegi. Menarik banyak pengunjung dari berbagai penjuru untuk menyaksikan pemandangan bunga tulip yang mekar sempurna. Penataannya yang cermat dan kombinasi warnanya yang apik berhasil menciptakan landscape yang memukau secara visual, membuat para pengunjung terkagum-kagum. 特别漂亮的郁金香，然后呢，孩子们一开始还以为这个是假花，那没想到是真正的，颜色的搭配也特别好，就是特别眼前一亮。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok juga bisa Anda simak di situs web barataradio738.com. Kami akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.